Tak naik notification ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi washabihi wa baraka wasallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu an naqra fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kita punya kelas 40 hadis cinta. 40 hadis cinta pada menyatakan cinta Allah kepada hamba-Nya, yang disusun oleh guru kami Al-Alim Ar-Rabbani Syekh Yusuf Muhammad Al-Bakhr Al-Hasani hafizahullah taala, dan diterjemahkan oleh rakan sahabat dan guru kami juga Al-Fadil Ustaz Tengku Ahmad Saufi Tengku Abdul Rahman amalahullah wal muslimin bil lutfil khafi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita sambung pada hadis yang ke 30. Sebelum ni kita bahas hadis yang ke-29. Mesti ingat saya tak baca pula lah belakang ni dia punya keterangan tu.
Jadi kita baca keterangan, lepas tu kita masuk hadis ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-29 di sini keterangannya membantu kepada sesama manusia yang memerlukan lalu menyebabkan hati mereka bergembira, terutamanya kepada orang beriman, merupakan perkara yang besar yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Taala menzahirkan di hadapan kita orang-orang yang memerlukan bantuan, maka itu sebenarnya Allah Taala sedang membuka pintu kita dekat kepada Allah, kan? Jadi kalau kita tengok ada orang susah dan kita mampu untuk membantu, maka rebutlah peluang tu. Rebutlah peluang dengan membantu mereka. Kerana ketika kita membantu mereka, kita bukan sekadar menyenangkan mereka, tapi kita sedang menyenangkan diri kita juga nanti di akhirat. Kita mengagumi orang-orang yang berhati besar, banyak menderma. Tapi sekadar mengagumi orang-orang begitu tidak menyebabkan kita berada di tempat tu, kecuali kita melakukan perkara yang sama, kan? Bila kita mendengar ada orang perlukan bantuan, maka kita bantulah sekadar yang kita mampu. Maka dalam memberi bantuan, itu memberi bantuan yang sebaiknya yang mereka perlukan lah, kan? Bukan apa yang kita rasa kita nak bagi, kerana kadang-kadang kita rasa apa yang kita nak bagi belum tentu apa yang menggembirakan mereka, kan? Dia susah nak makan nasi, kita bagi telefon, jadi tak kena lah. Sebab sini ada menyatakan membantu manusia yang memerlukan lalu menyebabkan hati mereka bergembira, kerana hajat mereka terpenuhi, dan mungkin mereka merasakan ada orang yang memberi perhatian kepada mereka. Jadi dalam memberi bantuan, sebaiknya beri bantuan yang diperlukan oleh yang memerlukan. Boleh. Okey. Kemudian ia merupakan sifat terpuji yang terdapat pada diri baginda Nabi SAW, para sahabat yang mulia dan golongan yang mengikuti jejak mereka. Jadi orang yang mencontohi Nabi SAW itu ada tanda dia. Antara tanda orang yang mencintai Nabi dan orang yang mencontohi Nabi adalah banyak membantu orang yang dalam memerlukan. Ini kita dah bahas minggu lepas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'im al-lail as-sha'im an-nahar." Orang yang bantu para janda dan miskin seperti orang berjuang di jalan Allah. Ini nak berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ni dalam agama kita tu luas makna dia, kan? Bukan sekadar orang yang angkat senjata perang lawan musuh. Banyak Nabi sebut, antaranya yang Nabi sebut adalah sini orang yang membantu orang yang dalam memerlukan. Membantu orang dalam memerlukan ni contohnya macam inilah, orang bantukan orang para janda. Janda ni maksudnya dia gambaran kepada isyarat, simbol kepada orang yang lemah, orang lemah yang memerlukan bantuan mungkin tenaga. Adapun orang miskin itu simbol orang yang lemah memerlukan bantuan kewangan, begitu. Jadi sama ada orang yang perlukan bantuan tenaga atau orang yang memerlukan bantuan kewangan, maka mereka tergolong golongan yang lemah yang perlu dibantu. Kalau kita membantu mereka, kita diibaratkan dalam agama kita seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Jadi tak rugi bantu orang. Jangan takut bantu orang, kan? Tak rugi. Kalau bantu sekadar yang kita mampu. Kalau duit belanja kita ada 100, jadi tak mampu nak bagi 100, tentulah, kan? Habis duit belanja kita pula susah pula nanti, kan? Kalau kita ada minda macam tu, maka bagilah 1 per 10, RM10, RM5, kan? Asalkan bantulah, kan? Kita harap bantuan kita tu, kalau tak boleh menyelesaikan masalah dia sepenuhnya, sekurang-kurangnya ada sebahagian kecil daripada bantuan kita memerlukan menyelesaikan masalah dia. Kecil lah. Kalau tak mungkin sekadar RM5 tak selesai masalah dia, tapi sekurang-kurangnya dia tahu ada orang yang ingin membantu, itu pun dah cukup melapangkan jiwa. Orang ni rasa sempit jiwa kalau dia rasa tak ada orang yang bagi perhatian pada dia, kesusahan yang dia alami, kan? Itu salah satulah. Kalau tak mampu sangat pun, maka tunjukkanlah jalan di mana dia boleh dapatkan bantuan. Macam kalau kat Facebook tu dia tak mampu lah nak bagi, kan? Kalau tak mampu nak bagi, RM1 pun tak mampu, contoh. Jadi kita share lah berita tentang
kesusahan tersebut, agar nanti ada orang-orang yang berhati besar dalam lingkungan kita boleh memberi kepada mereka. Itu pun jalan kebaikan juga, kan? Atau orang yang beribadah di tengah malam, ataupun orang berpuasa pada siang hari. Itu orang yang membantu orang miskin ni, ataupun para janda, orang yang lemah ni, ibarat pejuang di jalan Allah. Orang berjuang orang yang ibadah tengah malam, qiyamul lail, orang puasa siang. Nampak besar pahala dia. Besar pahala dia. Oleh itu tak kali Al-Imam Malik ditanya tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh beliau, maka beliau menjawab, idkhalus surur 'alal muslimin. Yang ini menggembirakan hati orang muslim. Dan beliau menyebutkan, aku telah bernazar untuk membantu membebaskan kesusahan yang dihadapi oleh orang muslim. Sampai nazar Imam Malik. Imam bernazar untuk lakukan kebaikan, kerana kebaikan tu kebaikan yang besarlah dalam agama ni. Dia mendekatkan kepada Allah, dekatkan diri orang lakukan kepada Allah. Di musim-musim Covid ni, kalau ada orang perlukan bantuan, maka kita cuba bantu. Kita mungkin tidaklah kaya, senang, lenang, tapi kita tahu daripada duit yang kita ada tu ada lebihan. Ada lebihan, maka kita keluarkan sebahagian kecil lah, kan. Kalau kita mampu keluarkan banyak, kita keluarkan banyak. Tapi kalau kita tak mampu keluarkan banyak, kita keluarkan sebahagian kecil. Sekurang-kurangnya bantu. Macam kita sebut, membantu orang tu sebenarnya menyenangkan kita di akhirat. Di dunia saja Allah Ta'ala akan balas dengan gandaan. Sedekah tu Allah Ta'ala balaskan 10, 20 sampai 700 kali ganda daripada sedekah. Kalau di dunia, kalau di akhirat, itu tak ada lain melainkan dekat dengan Allah. Itu kan jawapan isyarat kepada diberi syurga, insya-Allah. Habislah tu keterangan 29 tu. Kita nak sambung hadis ke-30. Saya lupa saya jawab salam dulu pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sekejap ya. Ada jadi terkeluar pula. Ada Puan Siti Hajar, ada Puan Nuhayati. Tadi Siti Hajar Muhammad Nazir, ini Puan Siti Hajar Ahmad, masya-Allah. Kemudian ada Ustaz Faizul Azwan, masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey. Kemudian hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Lagi 10 hadis je nak khatam ni, masya-Allah. Hadis yang ke-30 daripada An Ma'dan bin Talhah Al-Ya'mari. Qala laqitu Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدن ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. Daripada Sayyidina Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah bertemu dengan Sauban. Sayyidina Sauban ni pembantu Rasulullah. Sayyidina Sauban pembantu Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Ma'dan ni tanya kepada Sayyidina Sauban. Tanya. Radhiyallahu anhu. Bagi tahulah kepada aku tentang suatu amalan yang apabila aku lakukan akan menyebabkan Allah Ta'ala memasukkan aku ke dalam syurga. Jadi ni minda akhirat. Kita dalam beragama ataupun kita dalam menjalani kehidupan dunia, kita kena sedar bahawa kita sedang berjalan menuju ke dunia akhirat. Kita tak boleh kata kita hidup selama-lamanya di dunia, kita nak membesarkan kehidupan dunia kita macam tak ada akhirat esok, tak boleh. Kan, itu salah. Sebab dengan keyakinan yang pasti 100% kita tahu tak ada orang pun yang kekal di dunia. Setua mana pun dia, sepanjang mana pun usia dia, akhirnya dia akan meninggalkan dunia juga.
Jadi kalau kita membesar-besarkan dunia kita kerana dunia, maka itu sebenarnya kita sedang keliru. Perjalanan mana yang sedang kita lalui ni. Jadi orang yang terlalu fokus kepada membesarkan dunia semata-mata dunia, maka itu tak baguslah kan. Tak bagus. Jadi Rasulullah dalam dakwah baginda SAW, kemudian diwarisi oleh para sahabat dan para ulama seterusnya, antara misionnya adalah menyedarkan kita umat ni bahawa kita dalam perjalanan menuju ke dunia kekal, yakni akhirat. Jadi di dunia kekal tu, perkataannya kekal, maksudnya kalau kekal kita nak elok-elok sajalah kan. Kalau nak kekal biar elok-elok. Sebab kekal maksudnya tidak ada tarikh luput. Kalau ada tarikh luput tu tak kekal kan. Tak ada tarikh tamat tak ada. Itu kekal. Bila kekal, kita nak yang bahagianya kekal. Sebab biar bahagia sampai bila-bila. Kita tak nak penderitaan yang kekal. Kalau penderitaan kekal, Allah, penderitaan sementara pun tak mampu nak tempuh kan. Ini kan pula penderitaan yang kekal. Jadi kita kena persiapkan diri. Kita nakkan kebahagiaan yang kekal di dunia kekal kan. Banyak sangat kekal tu. Jadi di dunia kekal. Minda kita adalah aku nak selamat di akhirat. Minda kita adalah aku tak nak neraka, aku nak syurga. Itu minda yang perlu kita tanam. Setelah ada minda tu, maka usaha kita perlu memenuhi kepada tuntutan tersebut. Maka dunia ni adalah tempat bagaimana mengusahakan kebahagiaan akhirat yang kekal tu kan. Jadi ulama selalu ingatkan kita, dunia kita untuk akhirat kita untuk Allah. Jadi secara tak langsung dunia kita pun mestilah mengikut apa yang Allah Ta'ala mahu. Jangan risau tentang kerja, rezeki, itu semua telah selesai di sisi Allah. Kita buat je sebagai ibadah. Nak menikmati dunia, nikmatilah dunia. Janganlah tak nikmati dunia pula. Makanlah sedap, pakailah cantik. Tapi jangan dijadikan ia sekadar dunia saja kan. Makan sedap, lepas tu dah habis macam tu saja. Makan sedap, syukur, terima kasih Allah, sesedap ini makanan dunia Allah. Janganlah haramkan lidah ini untuk menikmati sedapnya makanan akhirat pula. Sebagaimana engkau telah berikan aku di dunia dengan makanan yang sedap ni, kurniakanlah aku juga dengan makanan yang sedap di akhirat. Jadi makanan sedap tu di dunia ni mengingatkan kita makanan sedap di akhirat. Janganlah makanan sedap di dunia mengingatkan kita kepada tidur dan rehat. Tu gagal lah. Lagi banyak makan, lagi rehat banyak. Itu gagal faham. Dunia kita bukan tempat menikmati dunia untuk dunia. Dunia kita tentang menikmati dunia untuk mendapatkan akhirat kan. Sebab tu kita bukan larang orang berseronok-seronok dengan dunia. Tapi kalau berseronok-seronok dengan dunia lupakan akhirat tu tak bagus lah. Tak seronok sebenarnya. Tak seronok. Itu jadi macam kanak-kanak kan. Berada di padang permainan, pusing lari-lari sampai letih. Lepas tu dia pun dah tak larat dah. Sedangkan permainan tu nak santai saja, bukan nak main sampai letih. Sebab perjalanannya nanti panjang lagi. Lepas main kan nak kena balik rumah. Kalau dah letih habis tenaga dekat padang, nanti nak balik rumah macam mana pula? Tak larat dah. Takkan nak tidur kat padang. Samalah dunia ni, takkanlah kita nak tidur dekat dunia. Kita kan nak pergi akhirat ni. Perjalanan kita perjalanan. Jangan habiskan masa, tenaga kita, umur, duit kita semua untuk dunia kerana dunia. Perjalanan kita jauh lagi nak pergi ke akhirat. Yang perlukan bekal yang lebih besar. Jangan dihabiskan semuanya di dunia. Orang mengusahakan dunia untuk dunia, akhirnya nanti akhirat dia tanya apa yang dia nak bawa. Modal dah habis dah ni. Modal dah habis, tenaga dah habis, usia dah berumur, duit dah tak banyak untuk bagi sedekah, tenaga dah tak banyak untuk banyakkan ibadah. Jadi bekal apa yang dia nak bawa? Sedangkan dunia ni perjalanannya kekal. Jadi sebelum tenggelam, terperangkap dengan dunia yang sementara ni, kena sedar hakikat dunia ni sementara. Dengan macam mana kita nak tahu dunia sementara? Kita tengoklah ramai orang mati, meninggal. Covid ni bukti besar lah. Bukti besar bahawa manusia ni bila-bila masa saja boleh mati, boleh meninggal. Jadi kalau kita dah tengok ada kematian berlaku di hadapan mata kita, tapi kita masih lagi lalai, Allah, kita masih lagi lalai. Jadi kita nak apa?
Kan kita dah tahu dekat akhirat tu bukan semua orang dapat syurga dalam satu masa kan. Maksudnya ada orang terpaksa melalui kesakitan di neraka, wa'ayazubillah. Kita sakit sikit pun kita tak mampu. Takkan kita nak lalu jalan yang payah tu. Jadi jangan korbankan dunia. Dunia ni modal lah kan. Modal nak berniaga ni dunia lah ni. Umur, harta, tenaga, masa, tu modal lah tu. Kalau habis modal tu, mana lagi kita nak ambil? Allah Ta'ala bagi sekali tu je kan. Ahad semalam tu tak akan ulang dah. Ahad depan tu ahad lain, takkan dipulangkan semula. Jadi jangan dirugikan pada yang tak pasti. Kalau nak mengusahakan dunia, biar akhirat kan. Kerja kuat-kuat bukan untuk beli dunia kan. Kerja kuat-kuat dapat harta banyak untuk beli akhirat. Kalau beli mainan untuk dunia pun kan, beli mainan, pastikan mainan tu ada kesannya kepada kebaikan akhirat. Beli mainan, beli telefon canggih-canggih, pastikan telefon tu digunakan untuk akhirat. Apa lagi tu Jan? Kita make up kereta kita cantik-cantik, lepas tu kita pun tak tahu nak bawa pergi mana. Biar je. Tu kan buang-buang duit. Buang duit lah. Kejadilah kalau kita make up cantik-cantik, lepas tu kita hias kereta tu, kemudian kita bagikan kita bagi orang, contoh, ataupun kita pinjamkan kepada orang yang dalam memerlukan. Kita kalau bawa guru kita gembirakan anak kita tu, munasabah lah kan. Adalah bahagian akhirat tu insya-Allah. Tapi kalau sekadar kepuasan nafsu saja, buang-buang duit dah tak banyak, buang-buang duit pula. Gitu pun tak faham. Kan? Kita tak faham lah dengan kehendak diri kita. Sebenarnya kita nak apa ni kan? Hias kereta banyak, atau duit makan tak ada. Kan pening tu. Kemudian disebutkan jauh pula pergi tu kan. Sayyidina Ma'dan ni tanya kepada Sayyidina Sauban, aku nak ada tak amalan yang boleh menyebabkan aku masuk ke syurga? Jadi beliau Sayyidina Ma'dan ni berkata lagi, dia confused. Sayyidina Ma'dan ni dia macam ragu. Dia tanya soalan A ke dia tanya soalan yang kedua ni? Dia kata, dengan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dia tanya, apakah amalan yang boleh menyebabkan aku masuk ke syurga? Atau dia confused, dia kata, atau aku tanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Sebenarnya lebih kurang je soalan tu, tapi amanahnya perawi ni, orang yang riwayat hadis ni, orang yang cerita semula ni, amanah. Saya confuse lah antara dua ni soalan. Kita dengar sama je bunyi dia kan. Amalan yang masukkan Allah Ta'ala masukkan ke syurga dengan amalan dicintai oleh Allah. Itu kan dua-dua sama je konteks dia. Tapi amanahnya, subhanallah, itu kita kena belajar daripada orang yang meriwayatkan hadis ni. Cerita betul-betul. Jangan main-main. Lidah ni akan dipertanggungjawabkan. Nabi kata ramai orang masuk dihukum oleh Allah di akhirat kerana lidah kan. Kerana lidah. Maksud lidah ni ada buat onar lah. Ada buat perkara yang menyalahi syariat, lalu dihukum. Yang dihukum tu siapa? Ni kita tubuh ni atas kesalahan lidah kecil tu tak berbaloi kan. Benda kecil kena hukum. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu bahayanya lidah tu. Nabi SAW nak bagi tahu bahayanya lidah tu. Kan? Hati-hati. Daripada tak tahu, baik tak payah cakap kan. Kalau nak cakap juga, kena bagi tahu yang kita ni tak berapa tahu. Jadi yang paling selamat, jangan buat-buat tahulah kan. Kemudian Sayyidina Sauban pun diam. Sayyidina Sauban diam. Kemudian aku tanya lagi, Sayyidina Ma'dan tanya pula. Tanya lagi kepada Sayyidina Sauban, apa jawapannya? Tapi Sayyidina Sauban diam, dua kali diam. Kemudian tanya lagi. Sayyidina Ma'dan ni sungguh. Ini ciri orang yang nak akhirat. Orang yang fikir, ialah macam kita ada kawan tu lah kan. Saya lah ada kawan nak jadi kaya kan. Nak jadi kaya. Jadi kesungguhan dia nak jadi kaya tu nampak kan. Tanya, ada tak tips macam mana nak buat ni marketing ni, posisikan diri ni, branding apa, personal branding atau macam mana nak. Tanya sungguh-sungguh ni. Maksudnya ini betul-betul clear ni dia punya matlamat. Kita kena ada matlamat macam tu tentang akhirat. Clear betul. Tak bagi tahu, tanya lagi. Tak bagi tahu, tanya lagi. Orang A tak bagi tahu, tanya kat orang B. Kena sebab kita kena anggap macam ni. Kalau dia tak bagi tahu, maka kita tak dapat
tak ada peluang. Macam tu. Tak ada peluang. Jangan tak kisah. Tak apalah. Tak tahu pun tak apa. Sekadarnya. Itu tak bersungguh. Matlamat tak clear. Yang orang berumur ni mungkin dah faham lah. Kan? Tapi kalau anak-anak dia belum faham lagi. Jadi kena didik anak-anak tu. Kamu kalau nakkan sesuatu kena bersungguh. Itu dulu. Dan kamu kalau nak sesuatu kena bersungguh. Jadi antara ciri bersungguh adalah tekun. Bertanya. Cantik. Tu. Satu para guru melihat kesungguhan murid pada zahir. Jadi kesungguhan tu kan dalaman. Tak nampak. Tapi zahir ni menunjukkan ada tak kesungguhan tu. Kalau belajar santai-santai sambil tertidur, bunyi macam saya nak capai kejayaan, tapi dia punya kesungguhan tu tak nampak pun kan. Buku bawa, pensel tak bawa. Buku bawa, pensel tak bawa. Pensel bawa, buku tak ada. Itu pening juga. Jadi ni bukan kesungguhan. Ini yang cuma ada angan-angan lah. Tapi masih lagi baik lah sebab masuk kelas kan. Macam tu lah. Tapi parent lah main peranan untuk anak-anak kan. Macam mana main peranan tu? Parent lah kena tunjuk kesungguhan kan. Anak-anak kadang-kadang dia terlalai dengan perkara yang melalaikan dia tu kerana dia tak tengok apa yang parent dia fokuskan. Parent pun habis masa tengok cerita Korea banyak. Jangan tanyalah kenapa anak tengok cerita kartun banyak, main game banyak. Parent kata kamu kena kerja kuat-kuat. Tapi anak tengok parent main telefon banyak, pening anak tu kan. Ayah ni cakap lain, buat lain. Jadi bila dia pun tengok ayah dia santai-santai, dia pun main game banyak lah. Atau ayah dia marah, kamu main game banyak sangat ni. Tak baca buku ke? Kamu kena baca buku rajin, baca nanti dapat kerja elok-elok. Tapi ayah pun main game banyak. Tengok cerita banyak. Jadi kena tunjuk. Kita belajar ketekunan daripada contoh kan. Jadi cara mengajar anak tekun sungguh dengan menunjukkan contoh lah. Kan. Kemudian barulah yang ketiga, Sayyidina Sauban menjawab. Tiga kali tanya. Antara alasan kenapa beliau senyap, dari kata ulama, kerana para sahabat ni dalam memberitahu apa yang mereka tahu tentang Rasulullah SAW, pesanan Rasulullah, mereka takut salah sampai. Jadi ada dalam hati tu rasa macam kalau bagi tahu takut salah kan. Salah. Tapi kalau tak bagi tahu, ini kalam Rasulullah. Jadi perlu satunya itu antara yang pertamanya. Kenapa ada sahabat-sahabat yang kurang meriwayatkan hadis kan. Sahabat duduk dengan Rasulullah, bercampur dengan Rasulullah, tapi hadis ni tak banyak macam setengah sahabat yang lain. Itu kerana ada rasa diri Rasulullah bagi tahu yang betul tapi takut dia sampaikan yang salah. Dia ada hati-hati. Jadi bila orang desak baru bagi tahu. Yang keduanya adalah sebagai ulama kata nak melihat ketekunan. Melihat ketekunan. Orang yang meminta dia kalau senang bagi tu macam nanti tak hargai. Jadi nak tengok betul-betul dia ketekun ke ni. Kadang-kadang guru tu mengajar memang dia setengah guru lah. Hikmah daripada setengah guru tu dia drag panjang sangat ni. Apa ni tak khatam kitab ni. Sebenarnya bukan tak khatam kitab, dia panjangkan tu. Dia nak tengok murid ni cintakan ilmu tak? Datang tak? Semangat lagi tak minggu depan kalau dengar. Kadang-kadang guru tak masuk kitab. Memang ada. Kalau di Azhar tu kadang 3-4 kali kelas kitab tak baca pun. Sampai murid ni apa ni guru ni bebel je. Tak baca-baca pun kitab. Sedangkan guru sedang menguji kesungguhan. Menguji kesungguhan. Orang ingat ilmu ni dapat dengan dengar tadah macam tu saja. Tak. Ilmu ni kita bagi sepenuh jiwa, kata ulama kan. Sepenuh jiwa kita bagi pada ilmu, dia hanya bagi kita sebahagian je. Ilmu tu datang pada kita sebahagian je. Mahal ilmu ni. Mahal ilmu ni. Itu nilai dia. Subhanallah. Jadi Sayyidina Sauban kali ketiga baru jawab. Kemudian apa yang beliau sebut? Aku telah bertanya soalan yang sama kepada Rasulullah. Rupanya dia tanya soalan sama juga kepada Rasulullah. Apa amalnya? Maka Rasulullah menjawab, apa amal yang dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Kerana tidaklah kamu sujud kepada Allah dengan satu sujud, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkatmu dengannya satu darjat, serta menggugurkan daripadamu satu kesalahan. Subhanallah. Satu sujud yang kita buat, maka naik satu darjat di sisi Allah,
digugurkan satu dosa. Pahala tentu dapat. Tak sebut pun tentang pahala. Takkan Allah Ta'ala tak bagi setelah Allah Ta'ala angkat darjat. Mesti angkat darjat, naik ditambah pahala. Sebahagian kadang-kadang kata kalam Nabi SAW ni ada sebut satu tapi dalamnya tu ada perkara-perkara yang lain kan. Nabi sebut angkat darjat. Angkat darjat ni maksudnya dibagi pahala juga. Subhanallah. Jangan tanya pahala tak dapat ke? Dah angkat darjat. Tentulah dapat kan. Ini cara kita nak baca, nak faham hadis Nabi SAW. Diajar oleh ulama lah kan. Allah Ta'ala ni. Cara Allah Ta'ala ni, satu sujud yang kita buat, maka Allah Ta'ala angkat darjat kita tinggi satu darjat di sisi Allah. Maksudnya apa tu? Makin dekat kepada Allah. Nabi tak sebut makin dekat pun, Nabi sebut mengangkat darjat. Itu kan isyarat makin dekat kepada Allah. Jadi orang yang banyak sujud, itu orang yang dekat dengan Allah. Banyak dekat dengan Allah. Kemudian digugurkan daripada kesalahan dosa. Subhanallah. Mulialah orang banyak sujud ni. Sebab tu amalnya amal mulia. Banyak sujudnya apa? Banyak sujud maksudnya banyak solat. Banyak sujud maksudnya banyak solat. Kat mana kita nak sujud kepada Allah? Solatlah. Jadi orang yang banyak sujud ni isyarat banyak solat. Habis solat fardu ada solat sunat. Habis solat sunat ada solat sunat lain pula. Kan? Berdasarkan kemampuan. Maka apa yang direbut daripada banyaknya solat dan banyaknya sujud tu? Dekatnya dengan Allah. Dekatnya dengan Allah. Itu cara dia ajar. Jadi cuma ulama ada ajar kita kan, kalau kita melakukan satu-satu amal, kita jangan tengok apa yang bakal kita dapat setelah amal. Nanti kita jadi sombong kan. Saya ni banyak sujud ni, tengok dari ni ada hitam ni. Kadang-kadang saja di highlight kan hitam ni, sapu minyak biar nampak berkilat sikit kan. Nauzubillah kan. Jadi saya banyak sujud ni, banyak hitam ni dari ni. Itu ulama sebut, kalau kita beramal, jangan kita tengok apa setelah amal ataupun zahid apa yang daripada amal tu. Soleh, dapat syurga, pahala banyak. Itu menyebabkan nanti jadi sombong. Jadi orang beramal ni kena tengok apa? Kena tengok apa sebelum amal. Apa yang ada sebelum amal tu? Yang ada sebelum amal adalah taufik daripada Allah. Kalau bukan kerana Allah yang bagi taufik, Allah Ta'ala yang gerakkan hati kita, Allah Ta'ala yang bagi kelapangan kepada kita, Allah Ta'ala yang bagi kekuatan kepada kita, kita takkan mampu beramal. Jadi orang yang beramal ni, minda adalah minda mengingat anugerah. Sesungguhnya amal itu adalah anugerah kan. Jadi bila banyak amal sebenarnya itulah mendekatkan kita. Terima kasih Allah, saya dengan lemah ni, dengan banyak cuai-cuai ni, kau masih lagi bagi kemampuan peluang untuk saya beramal. Terima kasih Allah. Jangan kira ganjaran tu, ini satu pahala dah dapat, ni sujud ni dah 4 rakaat, 4 sujud, 4 darjat, tu dah 30 tahun kali 4. Janganlah kira macam tu. Itu cara yang salah. Sebab ibadah ni tentang hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah cerita tentang cerita tentang, bukan cerita tentang kelayakan kita, cerita tentang anugerah. Baru kita menghayati hubungan kita dengan Allah kan. Orang lagi banyak amal sepatutnya lagi rendah diri kan. Man tawadha'a rufi'a. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia diangkat. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah setelah beramal tu? Orang yang sedar bahawa ini semua kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Bukan kerana keupayaan diri dia. Kadang-kadang dia pun tak sangka kan. Masuk tandas, nak buang air, tapi rasa macam ambil wuduk je lah, lalang sekali kan. Dah buang air, ambil wuduk. Keluar tandas, nampak sejadah, terus solat kan. Rasa nak solat. Sedangkan tak terfikir pun daripada awal nak solat tu. Cuma rasa nanti masuk tandas, nak tidur tu, alang-alang ambil wuduk lah kan. Hari tu terpaksa nak ambil wuduk, kemudian keluar, dah lah ambil wuduk tu 2 rakaat lah, sikit. Macam tu. Subhanallah. Itu kalau bukan bantuan daripada Allah, kurniaan daripada Allah, anugerah daripada Allah, apa lagi? Jadi barulah kita bersyukur. Kalau bukan kerana engkau bantu Allah, aku tak dapat buat. Bersyukur, terima kasih Allah. So, bila bersyukur, la azidannakum kan. Allah Ta'ala kata, in syakartum, kalau engkau bersyukur, aku tambah. Jadi
Macam mana bersyukur tu? Rasa diberi. Kalau tak rasa diberi, rasa usaha sendiri, dah banyak dah buat. Banyak dah buat ni, semalam dah 40 rakaat, hari ni dah 60 rakaat. Banyak dah, ni rehat lah. Itu gagal lah faham. Orang yang mencari rehat setelah beramal ni, dia terperangkap dalam rasa saya buat berbanding saya dibantu untuk buat. Kan? Kita kalau tak punya kekuatan, tapi kalau dibantu untuk melakukan, boleh buat. Kan? Anak kecil tu mungkin belum pandai berjalan, jalan pun mungkin bertatih tu kan, macam tak seimbang. Tapi parent kan, tatih pushkan anak tu jalan. Jadi anak tu ada mencari kekuatan lah, sebab dia berjalan tu tengok parent dia duk tadah ni. Tak apa, kalau jatuh pun parent sambut. Ada kekuatan lah, sebab didorong. Kan? Dalam beramal, itulah kita dibantu oleh Allah, didorong oleh Allah. Mungkin letih, macam saya tengok, Masya Allah, belajar daripada orang yang berumur dekat masjid dulu masjid kan buka. Jadi tengok orang berumur, dia punya habis 2 rakaat lagi. Tak puas solat berdiri, solat atas kursi pula kan. Tak larat berdiri atas kursi. Yang orang muda tersandar macam umur dah 100 tahun. Yang umur 60-70 tahun tu macam orang umur 30 tahun. Dia punya solat tu. Jadi akhirnya kita tahu, solat ni bukan tentang tenaga kita. Solat ni tentang bantuan daripada Allah. Kalau solat tentang tenaga, saya orang muda lagi banyak, tapi orang muda tak banyak yang beramal banyak. Orang berumur yang beramal banyak tu pelajaran juga sebenarnya bagi orang yang berumur. Mereka masa muda mungkin tak sebanyak itu mereka buat. Jadi macam mana ada tenaga banyak tu? Daripada kesungguhan hati, daripada pengharapan kepada Allah. Kan? Orang muda belajar pula bukan tentang tenaga, cuma tentang bantuan kepada Allah. Jadi dia kalau tak mampu beramal, orang muda kalau tak mampu beramal, mintalah pada Allah. Jangan push dia, saya kuat, saya mampu. Allah Ta'ala jadikan kita lemah untuk gantung pada dia. Bukan jadikan kita lemah untuk kita kuatkan tenaga kita. Bukan, tak betul. Ya betul lah dari sudut pengamalan makanan, senaman, itu satu sisi sunnah alam ni. Tapi hakikat sebenarnya kita diberi rasa lemah untuk bergantung. Kemuliaan kita adalah rasa hamba. Hamba ni bergantung kan kepada Tuhan dia. Itu hikmah. Kemudian aku pun bertemu dengan Abu Darda. Ni siapa yang bertemu dengan Abu Darda ni? Sayyidina Ya'mar, Sayyidina Ma'dan Al-Ya'mari ini setelah berjumpa dengan Sayyidina Sauban, bertanya tentang amal yang dicintai oleh Allah, maka Sayyidina Sauban pun menjawab sujud, perbanyakkan sujud. Kemudian setelah itu beliau berjumpa pula dengan Sayyidina Abu Darda, sahabat Nabi SAW. Subhanallah, kita tengok kesungguhan Sayyidina Ma'dan. Pertamanya jumpa dengan Sayyidina Sauban, Sayyidina Sauban tak jawab, tanya lagi. Maksudnya bersungguh, situ ada kesungguhan. Kemudian cari lagi ilmu. Setelah jumpa Sayyidina Sauban, jumpa Sayyidina Abu Darda. Nuntut lagi ilmu. Itu kesungguhan jiwa, kejujuran hati. Memang kita perlukan amal, tapi untuk beramal perlukan ilmu. Jadi cari ilmu, antara tanda kita sungguh cari ilmu, kita menuntut dengan ramai guru, kita dengar banyak nasihat, panduan. Itu kesungguhan. Jadi maka Sayyidina Abu Darda pun bertanya dan menjawab sebagaimana yang telah dijawab oleh Sayyidina Sauban. Jadi di antara bentuk ilmu yang sahih adalah ianya diterima oleh ramai ulama. Maksudnya sepakat ulama kata benda yang sama. Itu betul lah, tu ilmu sahih lah tu. Kalau ilmu yang diragui ni, antaranya kan, ini kita tak boleh nak pastikan kita penuntut ilmu baru menuntut ilmu, tak ada gambaran yang besar. Tapi kalau ulama sebut, kalau ada pendapat, biar pendapat yang majoriti. Kita ambil pendapat majoriti tu, istilahnya ijma' ulama kan, pendapat ramai ulama. Itu seronoklah beramal sebab semua orang kata betul kan. Buat macam A semua kata A. Jadi seronok kita beramal sebab yakin kita. Beramal biar dengan ilmu yang yakin. Kemudian tiba-tiba ada ulama B cakap pendapat B, dan tak ada orang pun sokong dia seorang je pula kan. Itu macam
kita elakkanlah daripada beramal dengan pendapat sedemikian, kerana ditakuti hanya betul di satu pihak saja, 99 pihak yang lain menganggapnya tidak tepat. Jadi ilmu kita biar ilmu yang kita orang awam ni, bukan ulama, dia selesai, dia beramal dengan ilmu. Jadi ilmu yang dia beramal, ilmu yang dia yakin, sebab dia kaji, dia itu pangkat ulama, darjat ulama tu lain pengamalan dia. Tapi darjat kita sebagai orang awam ni, kita beramal dengan majoriti ulama. Jadi majoriti ulama kita kalau pegang dengan satu pendapat, itulah pendapat kita. Kan, itulah pendapat kita. Contohnya dalam hal ehwal akidah, contoh majoriti ulama kata Allah Ta'ala tidak ada tangan, tak ada muka, tak ada jasad, tak ada jisim, tak ada apa. Tiba-tiba ada setengah daripada ilmuwan kata Allah Ta'ala itu ada muka, ada tangan. Jadi pendapat tu kecil pula tu kan. Majoriti kata tak ada, tiba-tiba dia kata ada. Jadi kita jauhilah pendapat-pendapat yang begitu. Okay. Jadi yang keduanya, kita belajar daripada hadis ni, sahkan. Belajar dengan ramai guru ni untuk sahkan apa yang kita, satu untuk tambah apa yang kita tahu. Kan, apa yang telah kita tahu kita tambah lagi. Yang kedua, kita nak sahkan apa yang kita tahu ni betul. Jadi kalau ramai guru kita belajar, memang ini pendapat majoriti. Sebab tu sunnah murid boleh ramai guru taklim. Guru taklim ni biar ramai. Pemikiran kita tak sempit. Kita pun tak ada nanti istilahnya sayang guru kerana emosi. Kita sayang guru kerana guru tu bimbing kita pada Allah. Itu sepatutnya. Kita tak nak sayang guru kita kerana emosi. Kerana kalau kita sayang guru kita kerana emosi, kita takut nanti salah dia pun kita kata betul. Kan? Jadi kita nak sayang guru biar kerana Allah, jujur kerana Allah. Jadi macam mana kita nak sayang guru kita? Kita menuntut ilmu banyak, kita tahu banyak pendapat ulama. Jadi kita tahu guru kita adalah antara guru yang betul, kerana pendapat ulama yang lain pun sama macam pendapat guru kita. Jadi kita sayang dia ketika itu bukan lagi kerana emosi, kerana Allah. Kita tak boleh seorang murid sayang guru dia kerana emosi. Tapi kita takuti kalau dia sayang guru dia kerana emosi dia akan menutup kesalahan guru tu. Maksudnya guru tu kalau salah kita kata betul. Itu kita tak nak dalam bentuk ilmu. Jadi kita tak taksub guru lah maksudnya. Kita tak taksub guru. Yang kita taksub adalah ilmu yang ada dalam jiwa guru tu. Yang mana ilmu tu disepakati oleh ramai guru-guru yang lain. Macam tu kaedahnya. Jadi jangan suka ustaz kerana nampak macam penyampaiannya bagus, tapi sebenarnya menyesatkan. Nauzubillah. Saya pun begitulah. Kalau rasa macam saya ada sesat ke salah ke, tegur kan. Masya-Allah, kami di Kupak Center ni ada guru-guru. Kita ada Ustaz Fahmi, ada Ustaz Abdul Rahman, kita ada Ustaz Salahuddin, kita ada Ustaz Syazni. Alhamdulillah ramailah guru-guru kita ni yang daripada aliran yang sama, menuntut dengan ramai ulama. Jadi saya Al-Fakir ni rasa macam kalau salah ada orang-orang yang akan tegur. Tapi alhamdulillah setakat ni saya masih lagi diredoi lah oleh guru-guru kita ni kan. Alhamdulillah tak salah. Maksudnya bila tak salah tu alhamdulillah betul. Jadi yakinlah kita. Okay, keterangan di sini, sujud merupakan keadaan hamba yang terhampir kepada Allah SWT. Sujud merupakan keadaan seorang hamba yang terhampir dengan Allah Ta'ala. Maksud hampir tu hampir hati, bukan hampir jarak. Allah Ta'ala mana ada jarak kan. Allah Ta'ala bukan duduk di satu tempat kemudian kita datang kepada dia macam datang kepada sultan. Bukan. Mana boleh anggap begitu Allah. Allah ni Tuhan yang tak perlukan tempat, tak perlukan masa. Allah Ta'ala maha suci daripada semua kekurangan. Maha suci Allah daripada sama dengan makhluk. Dan hampir dengan ataupun dicintai olehnya. Itu maksudnya. Hampir itu kedudukan, bukan tempat. Kedudukannya martabat, maqam. Sujud ni menyebabkan kita dekat dengan rasa dekat kepada Allah Ta'ala. Hati kita lah, bukan jarak. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah kata, Nabi SAW sebutkan, keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya. Keadaan. Di sini gunakan keadaan. Paling tepat adalah ketika dia sujud. Maka berbanyakkanlah kamu berdoa di dalam sujud. Bila paling dekat dalam sujud kepada Allah, maka banyakkan doa. Sebab ketika tu hubungan kita dengan Allah, kenapa sujud paling dekat kepada Allah?
Kerana kita merendahkan diri kita kepada Tuhan yang paling agung. Ni akal ni, otak ni paling mulia, sebab tu diletakkan di kepala. Kan, minda kata, jiwa, marwah. Kan. Kemudian kita rendahkan untuk Tuhan yang paling agung. Maksudnya Allah Ta'ala, kita merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, angkat darjat kita di sisi dia. Kan, itu paling tinggi, paling dekat dengan Allah. Maka ketika itu doanya paling senang dikabulkan. Maka sebab tu Nabi kata perbanyakkan doa ketika sujud. Jadi perbanyakkan doa ketika sujud, bukan maksudnya sujudnya lama. Kalau mampu sujud lama, sujudlah lama, kan. Tapi kalau tak mampu sujud lama, perbanyakkan sujud untuk perbanyakkan doa. Ni ada orang dia nak sujud lama kan, sampai 15 minit, bangun pun pening-pening dah. Ini rakaat ke berapa ni? Itu salah kaedah. Jangan perbanyakkan, jangan lamakan sujud kalau tak mampu. Maksudnya dah tahu dah memang sujud kalau lebih daripada 1 minit tu pening dah. Jadi jangan pertaruhkan kekhusyukan solat kita tu untuk hajat kita tu, kan. Jadi hajat kita tu perlu diletakkan di banyak sujud. Kita dalam doa kita nak doa 20, dalam sujud tu nak doa 20 permintaan. Dah tahu dah kalau 20 permintaan ni 15 minit lah sujud tu. Orang bangun pening. Jadi jangan pertaruhkan kekhusyukan solat tu untuk hajat tu. Cara yang paling sesuai adalah perbanyakkan sujud. Perbanyakkan sujud. Jadi sujud pertama 1 hajat, sujud kedua 2 hajat, sujud kedua 1 hajat. Jadi kalau ada 20 hajat, maksud kita buatlah 16 rakaat. Buatlah solat sunat banyak sikit, kan. Macam tu supaya solat kita khusyuk, hubungan kita kepada Allah dirasai. Ini fokus banyak sangat dekat hajat sampai pening bangun. Saya tak boleh Ustaz nak solat sujud lama-lama, tapi hajat saya banyak. Kalau tak boleh sujud lama, perbanyakkan sujud. Sujud sekejap-sekejap, tapi satu sujud satu niat, satu hajat. Nak banyakkan sujud, nak banyakkan solat, tak larat pula. Jadi solat saja, doa saja lepas solat. Itu pun tempat makbul doa. Tapi Nabi sebut di sini yang paling dekat lah, kedudukan yang paling, keadaan yang paling dekat. Imam Qurtubi dalam menafsirkan ayat ke-19 surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kehendaknya, dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Jadi nak dekatkan diri kepada Allah ini dengan perbanyakkan taat, perbanyakkan amal soleh. Kemudian dengan mendatangkan sebuah riwayat hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, keadaan yang paling hampir seorang hamba kepada Tuhannya dan yang paling dicintai oleh Allah adalah dahi hambanya yang pada tanah dalam keadaan sujud kepada Allah. Jadi maksudnya dalam keadaan solat kita tunduk kepada Allah, sujud kita kepada Allah, itu keadaan paling dekat kepada Allah. Wallahu a'lam. Habis tu dah. Ada 10 minit. 10 minit ni. Okey. 10 minit saya baca sikit daripada Ayyuhal Walad. 10 minit ni. Kitab Ayyuhal Walad ni, kitab ni kita berhenti itu pada nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua. Kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali. Nasihat kedua kalau ada kitab muka surat ketiga. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Ni Imam Al-Ghazali bagi panduan ni. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat? Nasihat pertama itu adalah waktu adalah kehidupan. Maksudnya umur kita adalah modal. Bagaimana untuk kita menjalani kehidupan dunia untuk kesenangan akhirat. Itu minda kita kan. Imam Ghazali dah tanam dah. Dalam nasihat pertama tu, orang yang hidup di dunia yang Allah Ta'ala bagi itu modal. Dunia yang Allah Ta'ala bagi itu modal. Allah Ta'ala nak bagi susah ke, Allah Ta'ala nak bagi senang ke, itu semua modal. Modal apa ni? Modal nak dapat kesenangan akhirat. Modal nak dapat kesenangan akhirat. Okay. Dah kita tahu dah perkara tersebut modal. Sekarang nasihat yang kedua pula. Nasihat yang kedua, wahai anakku yang tercinta, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Yang berat adalah menerima isi nasihat tersebut. Ini orang dah lalu dah ni. Orang berpengalaman. Dah lalu dah.
Jalan-jalannya dah tahu dah. Nak bagi nasihat tu memang modal alio saja kan. Modal alio. Sebenarnya nak bagi nasihat bagi orang yang jujur kepada Allah, dalam hubungan dia kepada Allah, dia nak bagi nasihat tu susah. Sebab orang nak bagi nasihat ni dia kena fikir dulu. Ini saya buat ke saya tak buat ni? Ini kalau saya bagi nasihat ni, saya akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang saya tuturkan ni. Lidah ni akan jadi saksi bahawa saya pernah berkata-kata dengan nasihat ini. Jadi bukan senang sebenarnya nak bagi nasihat ni. Orang yang jujur kepada Allah takut. Sebab setiap apa yang diluahkan itu akan dipertanggungjawabkan dengannya. Lagi banyak cakap, lagi banyak kena. Ya. Jadi orang yang jujur kepada Allah takut nak bagi nasihat. Orang yang memang tak sabar-sabar nak bagi nasihat pada orang, itu memang suka bagi nasihat ni. Belum minta dah bagi dah. Kan. Itu satu, maksud mudah tu. Orang yang banyak cakap, mudah suka sangat bagi nasihat kat orang, bagus suka bagi nasihat kat orang. Tapi dia kena muhasabah juga kan. Nasihat dia ni, sebenarnya kita bagi nasihat bukan untuk orang lain saja kan. Kita bagi nasihat untuk diri kita. Syekh kita sebut, orang yang nak beramal dengan satu perkara yang dia tahu, adalah dia ceritakan semula dengan apa yang dia tahu, dengan ceritakan kepada orang lain. Maksudnya bagi nasihat kepada orang lain. Tapi ketika dia bagi kongsikan apa yang dia tahu kepada orang lain, itu bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi untuk diri dia. Kalau orang lain terima, itu Alhamdulillah. Kalau orang lain tak terima, itu tak ada masalah. Kerana sebenarnya dia sedang berkata-kata tentang diri dia. Sebenarnya dia sedang bagi nasihat kepada diri dia. Ini orang jujur dengan ilmu dia. Bukan dapat hari ni catat terus share kat orang kan. Share kat orang tu Alhamdulillah lah, bagus lah. Tapi dia kena ingat dia akan dipertanggungjawabkan juga. Bukan kita sebarkan ilmu kemudian kita lepaskan layang-layang, nanti dia nak pergi mana-mana ikut suka dia. Bukan. Kita masih lagi memegang tanggungjawab terhadap nasihat tersebut. Sebab tu nasihat ni ulama kita sebut dia boleh jadi ubat, boleh jadi racun. Salah-salah bagi pada orang nanti jadi racun. Kalau tepat pada orang ni nanti jadi ubat. Jadi bukan semua perkara yang kita rasa kita tahu kita kena cerita pada orang kalau tak sesuai. Kan sekarang ada musim pakar medik kata dalam psikologi ni bukan semua benda boleh cakap pada orang yang ada anxiety tu kan. Nanti orang anxiety tu salah faham pula apa semua, jadi kita kena faham, betul lah tu. Betul. Ada setengah keadaan kena tengok siapa yang bercakap. Tapi kalau keadaan umum, jangan kenakan kepada keadaan khusus pula kan. Janganlah orang yang dalam keadaan sakit dia pergi ambil ubat yang umum tu, tak sesuai juga. Jadi orang yang sakit, bila dia tahu dia sakit, dia kena minta ubat yang lebih spesifik. Itu adalah hal bagi nasihat lah. Cuma di sini memberi nasihat itu sebenarnya mudah saja daripada pandangan murid. Senangnya cakap ni. Semua benda dia cakap. Maksudnya orang yang minta nasihat rasa macam orang yang bagi nasihat tu mudah sangat. Betul lah Imam Ghazali cakap, betul. Di mata orang yang bagi nasihat, orang yang minta nasihat, yang memberi nasihat tu rasa mudah. Tutur kata dia itu kena buat sampai Imam Ghazali kata yang berat adalah menerima isi nasihat tersebut. Jadi nasihat ni memang orang yang jujur dalam melakukan, dia akan rasa berat untuk melakukan nasihat tersebut. Tapi siapa yang rasa berat nak buat tu? Jadi Imam Ghazali bagi tahu kat sini, orang yang merasakan nasihat itu pahit adalah orang yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi orang yang mengikut kehendak hawa nafsu ni maksudnya apa? Dia ada keinginan. Nasihat tu sentiasa bertentang dengan keinginan dia. Itu bukan nasihat yang betul. Dia nasihat ni adalah kata-kata yang kalau setengah daripada kalau ulama tu ibarat pisau yang menoreh hati. Dengar dia terasa. Itu nasihat. Kalau dengar seronok, itu bukan. Itu boleh jadi racun yang membunuh. Nampak macam ubat tapi sebenarnya racun. Jadi kita nak dengar nasihat yang merobek hati kita. Dengar je terasa. Sampai nanti dengar ceramah tukar, sakit sangat ni apa ni, tukar channel. Itu sebenarnya kena buka balik channel tu. Sebab itu nasihat dia. Orang nasihat, kita perlukan nasihat kerana kita perlukan perjalanan kita kepada Allah tu susah. Jadi memang jujur perjalanan kita tu susah nak tempuh tu. Jadi kita perlukan nasihat-nasihat begitulah. Faham ke saya cakap tu? Jadi orang yang bila dengar satu nasihat susah nak buat, itu dia kena tahu. Dia kena sedar bahawa dalam hatinya ada keinginan lain. Itu nafsu. Nafsu ni nak apa? Nafsu ni nak rehat. Nafsu ni nak rehat. Bila suruh buat,
Itu susah, itu maksudnya dalam dirinya ada nafsu. Maka nafsu tu perlu dikekang, perlu dilatih, perlu ditarbiah supaya menerima nasihat yang baik tu. Ubat tu memang pahit, tapi dia bagus kan. Walaupun lidah tak suka, kena telan juga. Jadi kita nak kena latih, kena kuatkan lidah tu supaya terimalah benda-benda pahit tu. Supaya nanti senang makan ubat. Kan? Sebab tu kalau orang-orang dulu, orang tua dulu paksa anak-anak makan sayur yang pahit tu kan. Sebab semua ubat pahit. Jadi bila biasa makan ulam yang nampak pahit-pahit tu, yang rasa pahit-pahit tu, senang nanti nak makan ubat. Tapi daripada awal dah ajar makan boba lah, benda manis, pisang cheese lah, apalah, nanti nak makan benda pahit susah lah nak makan ubat. Jadi manja sangat. Umur dah berusia pun, pahit sangat lah ubat ni. Itu pelajaran lah, tarbiyah orang dulu-dulu kan, yang kita faham lah, yang saya faham lah hikmahnya tu. Jadi kena tarbiyah nafsu. Nafsu ni kekangan, benda yang menghalang kita daripada terus maju ke depan. Nafsu ni selesa di tempat yang sama je. Nafsu ni suka macam tu je, dia tak suka bergerak. Jadi orang yang bukti dirinya dicengkam oleh nafsu keinginan, dia tak suka perubahan. Biarlah saya macam ni, nak buat macam mana? Dah ditakdirkan macam ni. Jadi orang-orang begini susah nak berubah. Jadi ulama kita selalunya kalau orang begini dia akan paksa. Kena tukarlah. Kita hari ni bukan nak jadi, kita esok bukan nak sama macam hari ni. Sebab Nabi dah pesan dah, hari ni kalau esok mesti lebih baik daripada hari ni. Hari ni mesti lebih baik dari semalam. Maksudnya kita kena bergerak, maju ke depan. Jangan ada keinginan yang menghalang kita daripada terus maju ke depan. Antara bukti kita maju ke depan adalah kita berubah. Buat yang lebih susah daripada hari ni. Hari ni buat lebih susah daripada semalam. Semalam kalau buat 20 zikir, hari ni kena buat 50 zikir. Kan lebih susah tu. Sebab tarbiyah nafsu tu begitu. Kan? Wallahu a'lam ni. Tangguhlah sini dah. Habislah tu. Nanti kita sambung lagi panjang pula ni nak syarahnya. Nanti tak habis ni. Panjang waktu. Wallahu a'lam. Ni waktu masak tengah hari. Jadi kita berhentilah bagi peluang pada mak-mak kita kan. Supaya siapkan makanan. Musim-musim PKP ni tak ada kerja lain, makan saja kan. Wallahu a'lam. Terima kasih puan-puan, tuan-tuan kerana sudi luangkan masa. Nanti insya-Allah kita jumpa minggu depan. Esok insya-Allah kelas Ustaz Fahmi Riyadhus Salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.